sekali. Puasa pun dalam bulan Ramadan sahaja. Jadi dia tidak ada lebihkan jam. Puasa sampai pukul 12 malam tak ada. Dia tak ada bertambah dan dia tidak ada berkurang. Tetapi dia ada, boleh bertoleransi, boleh ada, kalau ada kepayahan, dia ada kemudahan. Contoh, sembahyang, rukun sembahyang satu daripadanya berdiri. Maka bagi orang yang tidak boleh berdiri, dia boleh sembahyang secara duduk. Tak mampu. Sembahyang isyak, sembahyang zuhur 4. Tapi dalam keadaan kita ini bermusafir, maka dia beri kemudahan kepada kita dua dalam keadaan kepayahan. Ini hebatnya Islam ni tuan-tuan. Ini hebatnya Islam. Kalau ibarat air masuk najis, air itu jadi najis, air mutanajis. Namun begitu Islam bagi kemudahan, bila dia masuk dalam air yang banyak, maka airnya tak berubah, dia boleh menjadi suci. Kalau tak, payah juga kita. Ini indahnya Islam. Kalau kita berfikir, kita mengkaji, Islam ni jalan penyelesaian. Semalam di Melaka ada satu kes sikit datang. Sebelum saya termasuk pula, nak tunggu ramai lagi datang. Malam di Melaka ada Melaka ada satu kes. Masalah satu sekolah tahfiz. Ada satu sekolah tahfiz. Kalau kita lalu di tepi jalan, saya pun tanya kenapa sekolah tu. Jawabnya krisis adik-beradik. Di sekolah tu sekarang ni jadi hutan, tidak berfungsi, masing-masing berebut. Saya kata dalam Islam ni, dia kena ada toleransi, tolak ansur. Adik-beradik bergaduh, ada kena ada tolak ansur, kan? Saya kata ibarat beras dengan air. Beras dengan air, kalau tuan-tuan perhati beras dengan air itu, kalau beras tak nak bertolak ansur, maka beras akan keras sampai bila-bila. Betul tak? Adik-beradik kita kalau bergaduh pasal tanah, pasal kebun, dua-dua bergaduh, akhirnya jadi hutan belukar. Air dengan beras, kalau beras tak nak tolak ansur, beras dengan sikap keras dia, air dengan sikap dia begitu, maka sampai bila pun kita tak dapat manfaat. Tetapi Allah buatkan contoh, satu misal. Bila air dan beras, dia bercantum dalam satu bekas. Air dan beras bercantum dalam satu bekas, dipanah dengan api, maka beras yang keras tadi menjadi lembut. Air tadi serap dalam beras, beras pun serap dalam air, menjadi nasi yang boleh beri manfaat kepada orang. Maka kita pun begitulah sepatutnya. Adik-beradik yang bergaduh, saudara mara yang bergaduh, jiran tetangga yang bergaduh, bila datang agama sepatutnya mendamaikan. Tapi bila orang tak nak balik kepada agama, macam mana nak mendamaikan orang yang berkelahi tadi? Masing-masing dengan perangai keras, sifat keras masing-masing, maka tak dapat manfaat. InsyaAllah kita sambung balik pada ayat 106 sehingga 108 daripada surah Al-Baqarah, penentuan pemansuhan hukum syarak. Ayat 106 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir.
Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. أَلَمْ تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita cuba merenung maksud ayat dan kita cuba ambil pengajaran daripada ayat 106 hingga ayat 108 dari surah Al-Baqarah. Dan apa sahaja ayat keterangan yang kami mansukhkan, yang ini kami batalkan, atau yang kami tinggalkan, atau kami tangguhkan, kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya atau sebanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahawa Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu? Dan tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah menguasai segala ilmu langit dan bumi, dan tiadalah bagi kamu selain Allah sesiapa pun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan. Adakah kamu pula hendak meminta daripada Rasul kamu sebagaimana diminta oleh Bani Nabi Musa, daripada Nabi Musa oleh kaumnya dahulu? Dan sesiapa yang menukarkan iman dengan mengambil kekufuran, maka sesungguhnya ia telah sesat daripada jalan yang lurus. Jadi ayat ini menceritakan tentang penentuan pemansuhan hukum-hukum syarak. Apa kata Allah? Dan apa sahaja ayat keterangan yang kami mansuhkan, ada yang dibatalkan ayat-ayat keterangan itu, atau yang kami tinggalkan atau tangguhkan, maka akan datang padanya ganti yang lebih baik daripada itu. Kita perintah Allah tu ada yang lebih baik dan lebih baik. Kalau kita lihat, mari kita dah baca kisah zaman Nabi Musa. Bila mereka bertaubat, kaum Nabi Musa disuruh bunuh diri. Tapi pada zaman umat Nabi Muhammad, tidak adanya bunuh diri. Kalau bertaubat tak kena bunuh diri seperti mana kaum Nabi Musa. Jadi ada perintah Allah ni yang Allah Ta'ala pinda kata Allah, maka Allah ganti yang sama ataupun yang lebih baik. Tempoh hari kita baca perkataan berkaitan dengan ra'ina dengan unzur ra'ina. Maka Allah Ta'ala suruh tukar daripada perkataan ra'ina itu dengan maksud yang sama, di mana orang Yahudi memaksudkan dengan perkataan ra'ina itu bodoh, bahalul, bongok. Maka oleh kerana perkataan itu boleh ditakwilkan dengan dua makna, maka Allah perintahkan supaya umat Nabi Muhammad pada ketika itu menggunakan perkataan mengganti dengan perkataan unzur ra'ina, ra'ikanlah kami. Jadi apa pun perintah Allah, kata Allah, bila Allah Ta'ala tukar sesuatu, maka ditukar dengan yang lebih baik ataupun yang sama dengannya.
Tidakkah engkau mengetahui bahawa Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu? Ia, langit dan bumi, bulan dan bintang, semuanya berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Kalau tuan-tuan rajin baca pada ayat ke-59, 60, 61, 62, 63, 62 daripada surah Al-An'am. Dalam ayat 59 dia kata Allah Ta'ala mengetahui apa sahaja yang ada di langit dan apa sahaja yang berada di bumi, yang berada dalam perut, dalam lautan, yang berada di daratan. Banyak mana hidupan yang ada dalam laut, banyak mana hidupan yang ada di daratan. Dan Allah Ta'ala juga mengetahui, katanya setiap sehelai daun yang gugur di bumi ini, bumi yang sebegitu luas, tidak ada sehelai daun pun gugur, kata Allah, melainkan Allah mengetahui. Itu kehebatan Allah SWT yang kita sembah, yang kita iktiraf sebagai Tuhan. Dan tidak ada sebiji benih pun, kata Allah, dalam kegelapan bumi yang pecah, bertunas, bercambah, melainkan diketahui oleh Allah. Kita banyak mana kita tahu. Dan kata Allah, tidak ada sesuatu yang kering dan tidak ada sesuatu yang basah kecuali kesemuanya, kata Allah, tercatat di dalam kitab yakni Lauh Mahfuz. Malam saya duduk dekat tepi sungai, dekat tepi sekolah, tengok air sungai. Betul, Allah jadikan sesuatu ini tidak membazir. Bila Allah Ta'ala jadikan air sungai, air ini dijadikan sebab tapungan air, simpan air. Pokok-pokok boleh hidup dengan adanya air, tapi Allah Ta'ala bukan sekadar hidupkan air, Allah Ta'ala memanfaatkan dalam air itu hidupan yang lain. Hidup ikan, hidup udang untuk makanan kita. Kemudian Allah jadi daratan, adanya manusia. Buaya tak duduk atas darat, kecuali buaya darat. Buaya tak duduk atas darat, dia duduk dalam air. Ikan duduk dalam air. Binatang-binatang ada yang duduk dalam tanah, ada yang tak duduk dalam tanah. Cacing duduk dalam tanah, kita tak duduk dalam tanah, kita duduk atas darat. Dan ada pula yang duduk, oh subhanallah, kalau kita fikirkan banyak ni kita akan nampak hebatnya Allah Ta'ala. Maka tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah menguasai segala alam, langit dan bumi? Kata ayatnya, takkah kamu perhati, dia kuasa. Dia nak turunkan hujan, maka diturunkan hujan. Dia nak malam, dia malamkan. Dia nak siang, dia siangkan. Sekarang ni wabak Covid. Kalau tuan-tuan duduk sekejap berfikir tentang wabak Covid ni, macam mana kesudahan dia? Wabak Covid yang kita sekarang ni hadapi, yang dulu kita bertahun-tahun tak kuliah tu, cuba tuan-tuan tengok bagaimana kesudahan Covid ni. Macam mana kesudahan dia? Ambil pengajaran, oh begini, ending cerita dia macam ni, kesudahan cerita Covid ni macam ni. Tapi kita ni kan dibawa lepas satu isu ke satu isu ke satu isu ke satu isu. Padahal cerita dunia ni sebenarnya selesai begitu, sampai kita lupa satu isu yang lebih besar, yang Allah kata yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Sebab kita dah sibuk fikir. Tadi di Baik Raja saya baca kitab Iman Hakikat Rukun dan Pembatalnya, yang Nabi kupas di hujungnya, aku yang paling bimbang atas umat aku ni, kata dia, bila bumi dunia ni dihamparkan, orang cari harta kekayaan dunia, dia lupa untuk siapkan bekal akhirat ni tadi. Lalu dibaca ada 7 saksi utama besok bila kita balik kepada Allah. Dalam kitab itu, dalam hadis itu, dalam Quran kata, dalam surah Fusilat ayat 21, dia kata kulit dia akan bercakap, pendengaran dia, penglihatan dia, tangan kaki dia, di antaranya para nabi, para rasul, di antaranya bumi tempat dia memijak,
Di antaranya seruan azan menjadi saksi di mahkamah Allah besok pada hari akhirat. Dan tiadalah bagi kamu selain dari Allah siapapun yang dapat melindungi, yang dapat memberi pertolongan, kata Allah. Dan adakah kamu pula hendak meminta daripada Rasul kamu sebagaimana diminta oleh kaum Nabi Musa? Kaum Nabi Musa kan banyak yang Allah bagi, dia nak tukar. Dia nak tukar. Ada tak kaum Nabi Muhammad begitu? Dan dahulu sesiapa yang menukar ayat dengan mengambil kekufuran, maka sungguhnya dia telah sesat daripada jalan-jalan yang lurus. Siapa yang menukar ayat-ayat Allah ni, hukum agam Allah ditukar kerana nak cari keuntungan dunia, maka dia adalah sungguhnya dia adalah sesat daripada jalan-jalan yang lurus. Maknanya yang datangnya daripada Allah itulah yang terbaik yang kita kena menerima. Hubungan ayat, iaitu ayat ini menceritakan berkenaan dengan dakwah Yahudi dan usaha mereka yang memecah belahkan perpaduan umat Islam serta meruntuhkan dan menggoyahkan akidah umat Islam pada ketika itu. Manakala ayat sebelumnya menerangkan tentang hasad dengki mereka terhadap Nabi Muhammad. Bila hasad dengki mereka tu terhadap Nabi itu tak jadi, tak dapat berjaya, maka mereka buat keputusan untuk memecah belahkan orang Islam, untuk memecah belahkan orang-orang Islam. Itulah peranan dia. Kalau tuan-tuan ingat dulu saya katakan di Malaysia tabung haji, saya kata ahlinya ada lebih kurang 9 juta pendeposit tabung haji. Pendeposit tabung haji 9 juta. Kalau seorang sumbang RM1, bermakna satu hari kita dapat kumpulkan 9 juta. Dengan 9 juta tu kita boleh buka 3 supermarket satu hari. 3 supermarket Islam sehari. 3 supermarket Islam sehari. Kan? Kalau 10 hari 30 supermarket Islam kita boleh buka. Tapi kita Islam ni baca aja Quran. Kita baca Quran. Allah kata wa'tasimu bi'ablillahi jami'a wa la tafarraqu, pegang teguh dengan tali agama Allah, jangan berpecah belah. Namun sedihnya kita ni berpecah belah juga hari ni. Banyak kita ni berpecah belah kerana fahaman politik. Kebanyakan kita, dan kebanyakan kita begitu pecah belah ni. Allah Ta'ala tak kasih pecah belah, tapi kita ni berpecah belah juga antara satu sama lain. Kan? Ini masalah ni. Kita tak ikut apa yang diajar dalam Quran. Sebab turun ayat 106. Kenapa ayat 106 tadi turun? Ayat 106 tadi, apa yang Allah Ta'ala kata, apa sahaja yang kami keterangan yang kami mansuhkan, batalkan, atau yang kami tinggalkan ataupun tangguhkan, kami datangkan ganti lebih baik. Kenapa ayat 106 turun? Ulama tafsir telah berkata bahawa golongan musyrik telah berkata, adakah kamu akan melihat kepada Muhammad, dia menyuruh sahabat-sahabat dengan satu suruhan, kemudian dia melarang suruhan tersebut pada hari yang lain, pada hari yang lain. Kemudian dia menyeru melakukan perkara sebaliknya. Muhammad berkata hari ini dengan perkataan yang lain, dan kemudian dia berkata dengan yang lain pula di esok harinya. Tiada apa yang kandungan daripada Al-Quran, hanya kata Muhammad yang bercakap mengikut hawa nafsunya sahaja, iaitu kata yang bertentangan antara satu sama lain. Umpamanya perubahan had zina kepada orang lelaki dan nasihat Pak Dauhuma menyakiti keduanya, manakala penzina perempuan darah supaya menetap di rumah dari rumahnya sehingga hukum pukul dijalankan. Maka dengan peristiwa di atas lalu turun 2 ayat itu, iaitu ayat 101 surah An-Nahl dan ayat 106 surah Al-Baqarah, iaitu berkaitan dengan hukum Nabi. Hari ini kata Yahudi dia larang, hari ini dia suruh, hari ini dia suruh, hari ini dia larang. Jadi orang kafir menjadikan itu sebagai satu permainan. Kita dulu baca, kalau tuan-tuan ingat,
berkaitan dengan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal adlam rijsun min amali syaitan. Ingat tak tentang arak tadi? Lalu mereka kata, bagaimana kami nak minum arak dulu? Kami nak minum tapi kami minum sebelum sembahyang. Ingat tak dulu tuan? Bila dia sembahyang dalam keadaan mabuk, maka turunlah ayat yang melarang mereka sembahyang dalam keadaan mabuk. Lalu mereka ambil keputusan nak sembahyang, nak minum arak sebelum sembahyang. Lalu turun sekali lagi ayat yang melarang innamal khamru wal maisir wal ansab wal adlam rijsun min amal syaitan. Maknanya satu kejap ni macam ni, tapi sebenarnya Nabi buat begitu atas titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata begitu juga dalam keadaan hanya kata-kata Nabi yang bercakap mengikut hawa nafsu, kata dia. Wahal Nabi dia buat satu benda mengikut perintah Allah, iaitu kata yang bertentangan antara satu dengan lain, kata Yahudi. Jadi Yahudi ni dia nak memburuk-burukkan Nabi Muhammad, seakan-akan Nabi ni suka-suka aja buat soal hukum ni, suka-suka Nabi buat. Sedangkan kita dah baca dalam kisah Ummu Kahlah, Nabi tak buat sesuatu melainkan ikut apa yang diperintahkan oleh Allah. Umpamanya perubahan had zina kepada seorang lelaki, berkaitan dengan had zina bagi orang lelaki. Orang lelaki yang berzina, orang perempuan yang berzina, kalau dia belum berkahwin, hukum dia sebat 100 kali. Kalau dia telah berkahwin, maka dia rejam sampai mati. Itu dari segi hukum. Zina kepada orang lelaki kepada nasihat fa'dauhuma, menyakiti keduanya. Manakala berzina perempuan darah supaya menetap di rumah, penumpuan darah supaya menetap di rumah sehingga hukum pukul dijalankan. Maka dengan peristiwa di atas lalu turun ayat berkaitan dengan orang perempuan yang dalam keadaan dia kata melakukan zina, kena tunggu dulu di rumah sampai satu masa akan dijatuhkan hukuman sebelum hukuman itu dikenakan. Jadi sebab itu turun ayat yang telah kita baca tadi. Ayat 107, Ibn Abbas telah berkata, tujuan ayat ini ditujukan kepada Abdullah bin Abi Ka'bah yang Ubay bin Ka'ab, kepada Abdullah bin Ubay bin Ka'ab dan sebahagian daripada golongan Quraisy. Mereka berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, jadikanlah bukit Safah ini emas dan perbesarkanlah bukit bumi Mekah ini. Terbitkanlah di sekeliling bandar-bandar Mekah ini dengan sungai-sungai yang mengalir, maka kami akan beriman kepadamu. Maka Allah menurunkan ayat 107. Di antara prasyarat orang-orang dahulu dia nak masuk Islam, dia minta kepada Nabi, yang pertama kata dia, kalau betul kau ni Nabi, jadikan bukit Safa itu emas. Kalau betul kau ni Nabi, dia kata, maka perbesarkanlah bumi Mekah. Bumi Mekah ni kau luaskan lagi, tak nak bukit-bukit yang banyak. Kalau betul kau ni Nabi, maka terbitkanlah di sekeliling bandar Mekah itu dengan sungai, kan, yang mengalir, maka kami akan beriman, barulah kami akan percaya. Kalau tak, kami tak akan ikut kamu, kami tak akan beriman kepada kamu, kata golongan-golongan, di antaranya Abdullah bin Ubay bin Ka'ab tadi. Di antaranya, maka turun ayat 107 yang kita baca, tidaklah kau mengetahui bahawa sungguhnya Allah menguasai segala alam langit dan bumi, dan tiadalah bagi kami selain dari Allah sesiapa pun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan. Dia nak beriman, biar dia beriman. Dia tak nak beriman, dia punya pasal. Kerja kau wahai Muhammad bukan nak buat benda-benda begini. Kadang-kadang kan orang nak terima kebenaran tu dengan syarat ada ni, dapat abuan ni. Kita pun kata kau nak beriman, kau tak nak beriman, kau punya pasal.
Aku tak tahu. Dia minta, ada masanya dia minta zaman Nabi itu marin yang kita minta belah bulan, wahai Muhammad. Kalau betul kau ni wahai Nabi seorang rasul, kau belah bulan tu jadi dua. Nabi doa juga bulan tu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bulan tu terbelah dua. Masuk dalam dengan jubah Nabi separuh, masuk sebelah lagi separuh, besar balik bercantum. Bila besar balik bercantum, dia kata, wahai Muhammad, selama ni kami agak-agak sahaja kamu ahli sihir. Rupanya kamu memang seorang ahli sihir yang hebat. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, wahai Muhammad, kalau betul kau pergi Isra' dan Mi'raj, tolong beritahu kepada kami berapa tiang Masjidil Aqsa, pemaidani dia warna apa, pintu dia ada berapa. Nabi jawab satu-satu. Mereka terima tak terima iman yang Nabi bawa tu? Mereka tak terima. Dia kata, kalau betul, takkan sepanjang kamu jalan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa kamu tak jumpa kafilah dagang. Kata Nabi, aku jumpa kafilah dagang. Muhammad, cuba kau sifatkan kafilah dagang yang kamu jumpa. Nabi kata, daripada beratus-ratus ekor unta yang aku jumpa tu, ada seekor unta, kata Nabi, yang dibawa dua karung. Karung putih sebelah, karung hitam sebelah. Dia tanya Nabi, dari mana rombongan tu akan masuk ke Mekah? Nabi kata, ni arah ni, ni arah ni. Kata. Bila? Pada petang hari Rabu, selepas asar, sebelum terbenam matahari. Mereka ramai-ramai tunggu. Sampai pada hari Rabu yang dijanjikan, rombongan tu sampai. Mereka nampak dengan biji mata kepala mereka rombongan tu sampai dengan karung putih sebelah, karung hitam sebelah. Apa mereka kata? Wahai Muhammad, selama ini kami cuma agak-agak sahaja kamu ni ahli sihir. Rupanya kamu memang seorang ahli sihir yang hebat. Maknanya ada orang dia memang macam tu. Perangai dia memang macam tu. Dia tak nak terima kebenaran. Sebab itu yang mati itu bukanlah, kata Nabi yang saya sebut kepada tuan-tuan, seperti mana batu yang keras, kalau direndam dalam air tidak akan menjadi lembut, maka sebegitu juga hati yang keras, kata Rasulullah, tidak akan berguna padanya sebarang nasihat. Walaupun dia nampak bukti yang begitu jelas, mereka tak terima juga. Itu zaman Nabi. Zaman hari ini pun hampir sama juga, tuan-tuan. Kita nampak orang mati satu demi satu mati, namun kita tak berubah juga. Perangai-perangai kita ni kita tak berubah. Yang hari itu saya ceritakan, bila Ibrahim bin Adham, dia bermimpi nak dicempakkan dalam neraka. Ibrahim bin Adham ni seorang waliullah. Kita ni tuan-tuan, kan saya pernah cakap dengan tuan-tuan hari itu, suatu hari bila malaikat ini dia datang ke majlis ilmu, majlis zikir, maka dia tengok orang sedang beribadat. Allah Ta'ala tanya, apa yang pengedah hamba aku ni buat? Kata malaikat, dia sedang beribadat kepadamu, ya Allah. Apa yang mereka minta? Malaikat kata, mereka minta nak masuk syurga, ya Allah. Allah kata, dia nak pernah nampak syurga aku ke? Kata Allah. Kata malaikat, tak pernah. Tak pernah. Bagaimana kalau mereka ni nampak syurga aku? Kita ni tuan-tuan tak pernah nampak syurga. Betul? Mimpi masuk syurga ada? Ada tak kita ni mimpi masuk syurga? Ada? Siapa dapat mimpi masuk syurga, saya ingat dia senyum sampai ke petang agak dia. Ada tak mimpi masuk syurga? Tak pernah. Kata Allah, bagaimana kalau mereka ni nampak syurga aku? Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan hari-hari minta doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tapi tuan-tuan tak pernah nampak syurga. Agaknya kalau nampak syurga, agaknya lagi kuat amal tak agak-agak. Digambarkan, dikhabarkan dalam kitab ni yang kita baca hadis 40 ni, nikmat syurga buah-buahan aja ada 70 jenis. Hidangan 70,000 hidangan. Bidadari yang melayan kita ni 70 bidadari. Kita dekat rumah nak cari bini kita layan seorang pun payah. Pandai-pandailah kita layan sendiri. Cuba tuan-tuan bayang kita makan dilayan oleh 70 bidadari. Sedap tak makan agak-agak? Kan?
Kalau Allah kata kalau dia nampak syurga, macam mana? Kata malaikat, kalaulah hamba-Mu ni Allah, dia nampak syurga-Mu, tentu dia lebih kuat ibadat. Lalu Allah Ta'ala tanya lagi, apakah mereka ni pernah nampak neraka? Mereka nak lari dari neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nak lari neraka. Allah Ta'ala tanya, adakah dia pernah nampak neraka aku? Kata malaikat, tak pernah. Bagaimana kalau dia nampak neraka aku? Tuan-tuan pernah mimpi nampak neraka tak? Masuk neraka? Pernah? Pernah tak mimpi masuk neraka? Tak pernah. Banyak-banyak kita ni mimpi jumpa hantu, kena kejar biawak, kena kejar anjing, kena kejar hantu. Betul tak betul? Ada tak mimpi dapat masuk syurga? Setakat ni tak ada lagi. Ada tak mimpi masuk neraka? Pun tak ada. Ibrahim bin Adham khabarnya ditakdirkan, dia tidur, dia bermimpi. Dia nak dicampak dalam neraka, dalam api neraka. Dia bangun daripada tidur dia dapati kulit dia semua mengelupas. Habis semua sekali mengelupas. Kan? Dalam kitab kata bermula daripada peristiwa itu, Ibrahim bin Adham tidak pernah tersenyum dalam hidup dia sampai akhir hayat. Agaknya kalau kita tidur malam mimpi masuk neraka lah tuan-tuan. Aku ingat kita bangun pagi nangis saja. Tapi tak dapat mimpi masuk neraka. Lalu orang tanya Ibrahim bin Adham, Allah kata, ud'uni astajib lakum. Minta aku perkenan. Kata dia, lama aku minta kepada Allah, tapi Allah Ta'ala tak pernah perkenankan permintaan aku. Kata Ibrahim bin Adham, bagaimana Allah nak perkenankan permintaan kau, sedangkan kau masih lagi buat 10 benda. Saya cuba merenung 10 benda yang disebut oleh Ibrahim bin Adham. Rupanya betul. Yang pertama, kamu kata Allah itu Tuhan kamu, kata dia, tapi sayang kamu tak tunaikan hak Tuhan kamu. Hak Tuhan kamu letak di sisa-sisa usia kamu, di hujung-hujung. Ya, kadang-kadang kita nak semayang, tunggu je geli kahir habis, baru kita semayang. Kan? Nak bersedekah, dah tak ada benda lagi nak beli, barulah kita bersedekah. Kan? Begitu juga yang lain-lain. Banyak kita letak sisa usia kita ni. Kalau kat dunia ni orang bagi kita sisa, kita pandai marah. Dua, kamu kata kamu suka Nabi. Kamu kata kamu sayang Nabi. Tapi sayang kamu malu nak ikut sunnah ajaran Nabi. Sunnah ajaran Nabi kamu tak ikut. Sunnah ajaran Nabi dia antara ni ibadat korban. Dalam bulan ni korban banyak buat. Kan? Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3. Kamu kata kamu benci setan. Tak suka setan, tapi kamu beramal nak dapat ke setan. Kamu kata kamu suka syurga. Tanya nak mati nak masuk mana? Syurga. Tapi kamu tak beramal untuk dapat masuk ke syurga. Kamu tak beramal untuk amal masuk syurga. Kamu kata kamu benci neraka. Tapi kamu beramal untuk dapatkan diri masuk neraka. Kamu baca Quran, tapi kamu tak beramal dengan isi kandungan Quran. Kamu tengok aib orang, kamu tak nak tengok aib diri kamu sendiri. Berapa banyak aib diri kamu sendiri. Kamu kebumikan jenazah kematian, satu demi satu kematian kamu kebumikan. Tapi sayang kamu tak ambil pengajaran daripadanya. Bahawa satu hari nanti kamu akan mati juga. Kalau inilah kamu buat, kata Ibrahim bin Adham, maka bila lagi doa kamu akan diperkenankan oleh Allah. Jadi dalam bab muka surat 149, itu antaranya diminta kepada Nabi. Bukan kerja Nabi nak salurkan paip, bukan kerja Nabi nak pasang getah paip dan sebagainya, nak pantangkan air, nak lebarkan tanah. Kerja Nabi sekadar fazakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita beri peringatan, orang nak dengar, orang tak nak dengar, bukan urusan kita. Itu kena faham bab itu. Ayat 108 daripada Ibnu Jarir At-Tabari daripada Mujahid berkata, Mujahid, bahawa golongan Quraisy memohon kepada Nabi Muhammad supaya menjadikan bukit Safa itu emas.
Kami boleh masuk Islam, ikut agama kamu, dengan syarat kamu jadikan Bukit Safa itu emas. Rasulullah menjawab, ya na'im. Ya, na'am. Kamu umpama orang Bani Israel. Kamu ni macam Bani Israel. Kamu minta kamu nak beriman ni supaya aku buat Bukit Safa tu jadi iman macam Bani Israel yang memohon makanan daripada Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka pun tetap kufur dan ingkar kepada seruan Nabi Musa. Bila dapat makanan, mereka kufur juga. Ini perangai umat Nabi Musa dulu. Dalam hari ini dia minta jadikan Bukit Safa tu jadikan emas. Kami beriman. Tapi bila jadikan besok, dia tetap juga dengan kekufuran dia tadi. Ini hati manusia itu tuan. Dia tak boleh terima. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat 108 ini. Huraian dan tafsiran daripada ayat ini sungguhnya isi kandungan ayat Al-Quran itu bertujuan untuk mendidik manusia konsep dan falsafah pendidikan daripada Allah kepada umat Islam dengan satu konsep dan falsafah yang tinggi nilai. Ianya menghasilkan satu keberkesanan kepada tingkah laku manusia. Kita tengok dalam pemalingan kiblat. Daripada orang menghadap kepada Masjidil Aqsa kepada Kaabah. Itu antara perintah Allah kan. Bila Nabi duduk menghadapkan kemudian Allah Ta'ala pusingkan arah kiblat. Pemalingan itu satu contoh. Maka kata dalam ayat yang kita baca, setiap perintah Allah yang Allah Ta'ala tukar, Allah akan tukar yang sama baik ataupun yang lebih baik. Orang kita Islam, apa yang datangnya daripada Allah, kita kena anggap semuanya, kita kena berpegang semuanya adalah baik. Bukan kita pilih-pilih. Bila bak semayang kita duk fikir baik, bak puasa kita fikir baik, bak zakat kita kata alamak habis duit aku, bak haji kita duk fikir habis duit aku, bak korban tak boleh. Semua yang datangnya daripada perintah Allah, kita kena berpegang bahawa dia adalah baik. Allah pengasih, penyayang. Tuan-tuan, Allah ini sangat sempurna, Tuhan yang maha sempurna. Dan falsafah yang tinggi dalam ayat, ianya menghasilkan satu keberkesanan kepada tingkah laku manusia khususnya di zaman jahiliah. Oleh yang demikian, maka Al-Quran ini diturunkan secara berperingkat berdasarkan kepada satu munasabah dan peristiwa. Quran ini diturunkan satu ayat demi satu ayat demi satu ayat supaya kita ni tidak terbeban. Kita boleh laksanakan tak terbeban. Kalau turun melempung sahaja, maka kita terbeban. Takut kita lari, iman kita tak kuat. Macam kita balik rumah lah. Bila balik rumah, bini kita, laki kita kata, Joya, hari ni buat asam pedas Dah satu. Titik. Ikan mayang jana masak asam pedas. Kita pun suka lah tak? Tapi bila kita duduk aja, masuk aja rumah, letak aja beg, balik kuliah, ya hari ni siang pakak tengah hari kan masak asam pedas, sotong buat sambal, telur goreng, apa lagi, udang masak kicap, apa lagi kan, sayur masak tiga rasa, ikan jenaha masak ni, nanti petang engkau masak apa tadi, serawa, sekarang petang masak kari pak, maghrib nanti buat mi bandung, isyak nanti buat mi goreng. Aku ingat kita ambil mi goreng sengkup atas kepala laki kita. Berapa banyak nak suruh buat? Tangan dua. Inilah hikmah Allah Ta'ala bagi kita. Tuan-tuan tengok perintah Allah ni, dia tak bagi terus beban. Sikit dulu, sikit kan. Maka begitu juga kita ni kalau nak suruh orang buat, jangan tu bertempur sekali, tak terpikul beban kita tadi. Hebatnya Quran kalau tuan-tuan kaji dan selidik satu demi satu perintah Allah, baru kita tak rasa beban. Dah habis puasa sebulan Ramadan, tuan-tuan bertenang, dapat raya, besok kita buat ibadat korban pula. Esok bertenang, satu-satu. Cantik ke tak cantik perintah Allah ni kalau kita perhati. Wallahu a'lam. Maka
Dia kata berdasarkan kepada satu munasabah dan peristiwa yang terjadi pada ketika itu. Ini kerana manusia adalah sudut psikologi, adalah sukar untuk melakukan suatu perkara secara drastik. Kalau nak buat semua sekali, kita suka nak buat. Akhirnya dia kata apa? Tak cukup kaki tangan. Benarnya kaki dua, tangan dua tu dah cukup itu. Tak cukup. Dah tahu dia kata mendadak dan serentak, ini semata-mata untuk menjamin maslahah dan memerangkai dan merengkingkan perubahan adat tradisi yang diwarisi sejak sekian lama dulu. Kan? Zaman Nabi orang tu dah biasa mencuri, memang kerja dia mencuri. Aku ni ya Rasulullah nak masuk Islam, tapi hobi aku suka mencuri. Nabi kata, habis macam mana boleh? Nabi kata boleh, tapi engkau jangan menipu. Nampak tak? Engkau boleh curi, tapi jangan menipu. Dia pun kata, okey lah tu. Aku bukan suka menipu, aku suka mencuri aja. Dia pun cuti curi 3 hari. Masuk Islam, dia cuti curi 3 hari. Masuk hari yang keempat, dia teringin nak mencuri. Bila dia teringin nak mencuri, dia duduk fikir. Kalau aku pergi mencuri, Nabi tanya, engkau curi tak hari ni? Dia kata aku curi. Bila aku curi, nanti aku kena potong tangan. Orang kita tak. Orang belum masuk Islam, potong. Kena potong. Tak terkejut orang tu. Umur dah 60 tahun nak potong. Dia pun takut. Potong. Patut masuk dulu Islam. Ucapkan dia masuk Islam satu demi satu. Macam tuan-tuan, iman dah mantap, iman dah mampat. Ada satu kat tempat kan, orang masuk Islam, dia sembelih korban lembu, dia beli tuan-tuan 16,000 untuk seorang macam. Kenapa dia boleh buat macam tu? Bagi saya iman dia mungkin dah mantap. 16,000 seekor lembu seorang beli. Kita 800 tuan-tuan, bagi 7 bagian. Kadang-kadang duduk fikir balik tuan. Tapi itulah, sama juga orang bincang pasal buat sini mahal murah. Dan kalau dalam bulan Ramadan dulu saya kata, yang 8 marah 20, yang 20 marah 8. Yang tak semayang, seorang tak marah. Sekarang ni orang buat korban luar negeri atau dalam negeri. Yang luar negeri marah dalam negeri. Dalam negeri marah luar negeri. Yang tak buat, seorang tak ambil kisah. Wallahualam. Jadi dia kata nasah. Apakah yang dikatakan nasah? Artinya perubahan atau pindaan kecil untuk mengikut suasana keadaan. Maka dinasahkan maknanya dia perubahan atau pindaan kecil untuk mengikut suasana keadaan di masa hayat Rasulullah. Tadi betul, saya bual dengan seorang tadi dekat Bait Raja, berkaitan dengan orang pergi haji. Kadang-kadang orang pergi haji, kata dia meninggal dunia. Jadi baki dia ada lebih kurang, ada duit dalam tabung haji ke mana-mana bank, ada RM100. Jadi duit tu akhirnya dikumpul-kumpul akan dibagi, dipulangkan kepada kerajaan. Alangkah bagusnya kalau orang nak pergi haji, dia buat satu borang agreement. Kalau saya meninggal dunia, harta yang tertinggal baki ada RM100 ke RM200, saya wakafkan kepada orang Islam. Kan banyak. Saya kata itu bagus juga, betul juga. Jutaan ringgit punya orang tak kumpul. Macam tuan-tuan dah bank kan, kadang-kadang ada duit RM40 seorang, nak pergi bank pun malas. Akhirnya duit tu akan dipindahkan kepada kaum yang tidak ditutup masuk satu tempat. Tapi kalau tabung haji, dah tentulah tabung haji ni Islam punya. Buat isi satu borang. Kalau sesuatu berlaku pada kita, duit baki yang mungkin ada RM20, RM50 tak habis tadi, maka diserahkan, dijadikan harta wakaf. Kan jariah tu, pahala tu panjang. Saya kata betul juga. Tapi manusia masing-masing, kan? Maka nasah dilakukan adalah untuk kepentingan umat Islam dan untuk mewujudkan kebaikan yang lebih besar yang diperlakukan oleh
oleh tahap-tahap perkembangan hidup mereka, Allah mengutuskan para rasul dan menurunkan ayat Al-Quran ini. Allah sahaja yang dapat menimbang dan menilai perubahan dan pindaan ini. Apabila Allah memansuhkan sesuatu ayat, sama ada ayat itu mengandungi suatu hukum ataupun ayat itu berupa mukjizat yang dibawa kepada sesuatu tujuan yang wujud pada masa itu, kemudian digulungkan semua seperti mukjizat yang fizikal yang dibawa oleh para rasul, maka Allah menggantikan dengan ayat yang lebih baik daripada atau sebanding dengannya. Kalau tuan-tuan perhati kekuatan mukjizat nabi-nabi yang terdahulu, kebanyakan dia kekuatan tenaga. Di antaranya kalau kita fikir Nabi Daud, dia boleh lentur besi dengan jari jemari dia. Nabi Sulaiman dengan kekayaan dia, tetapi Allah kurniakan kelebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan umat ialah dengan akal fikiran, iaitu ilmu, iaitulah ayat Al-Quran itu sendiri. Allah lebih tahu. Kita tak tahu, betul kan? Kita tak tahu. Kan? Kita tak tahu. Kemudian jenis nasakh. Pemansuhan melalui bacaan dan hukum, seperti memansuhkan suhuf Ibrahim, Musa dan Rasul tadi. Mansuh tadi. Dua, memansuhkan bacaan tetapi mengekalkan hukum, seperti perkataan Umar radhiyallahu anhu, seperti mana turun ayat asy-syaikhul wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Pada awalnya zaman Rasulullah, kemudian dimasukkan pada lafaz di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kekal pada hukumnya. Tiga, memansuhkan hukum dan mengekalkan bacaan. Mansuh hukum tapi bacaan kekal. Contoh mansuhkan hukum ayat wasiatu wil walidaini wal aqrabin. Hukum telah dimansuhkan tetapi kekal, bacaan ayat itu masih kekal. Pengajaran dan keistimewaan kesimpulan, Allah berkuasa mengubah dan memasukkan mana-mana ayat yang dikehendaki. Hak Allah, kita tak boleh. Jangan kita pandai-pandai pula tukar. Jangan, tak boleh. Hak semuanya pada Allah. Dalam Al-Quran, kerana dia maha berkuasa memerintah langit dan bumi, lalu Allah sahaja yang boleh menjadi penolong dan keselamatan umat manusia. Dua, Allah memberi peringatan kepada manusia bahawa siapa yang menukar iman dengan kufur akan sesat di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, sebagai seorang Muslim sepatutnya dia sentiasa berbangga dengan Al-Quran sebagai panduan hidup yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oleh itu, hendaklah sentiasa mengamalkan segala pengajarannya. Sampai situ kita berakhir. Nanti kita sambung pendirian ahli kitab. Bagaimana ahli kitab punya pendirian, pegangan dalam hidup dia tadi, bagaimana kita insya-Allah sambung pada minggu yang mendatang. Kita buka kitab kita ni sikit, ada 5 minit lagi lebih kurang. Insya-Allah kita nyambung balik kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Telah tempoh hari kita habis kepada nama Allah, iaitu Al-Qudus. Al-Malik dah, Al-Qudus pada nama yang kelima. Yang ini bahawa sesungguhnya Maha Suci Allah Al-Qudus, yang bermaksud yang Maha Suci. Yang ini Maha Suci daripada segala kekurangan. Allah, dia Tuhan yang Maha Sempurna, maka dia tidak ada kekurangan. Bila dia Tuhan, maka dia tentulah Maha Sempurna. Kecelakaan dan segala sifat baharu, tak ada sifat baharu. Atau Maha Suci zatnya daripada berhajat kepada, dan Maha Suci sifatnya daripada kekurangan, dan atau Maha Suci dia daripada berhajat kepada tempat dan masa. Maha Suci dia daripada berhajat kepada tempat. Bagaimana firman Allah, wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan dia, yang menguasai sekalian alam, yang Maha Suci. Maha Suci Allah ni daripada segala kekurangan.
Maknanya kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak kurang. Kita manusia ni banyak kekurangan kita. Ingatan kita pun hilang, tenaga kita pun kadang-kadang merosot, makin lama makin merosot, makin merosot. Allah Ta'ala tak. Dia mengetahui, tadi saya kata setiap yang basah dan setiap yang kering. Sehingga dalam kitab Darussamin kata, seekor semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam dalam kegelapan malam yang hitam. Diangkat kaki di sebelah, maka Allah Ta'ala mengetahui. Maka kalau kita faham dalam soal ini, tuan-tuan, di mana pun kita berada, seekor semut yang hitam, tuan-tuan bayangkan semut hitam tu berapa halus. Halus mana semut hitam? Berjalan di atas batu yang hitam. Batu hitam, semuanya batu tu hitam. Dalam kegelapan malam yang hitam. Malam adalah hitam, semutnya hitam, batunya hitam. Katanya bila semua ni angkat sebelah kaki, angkat kaki nak jalan, maka Allah Ta'ala mengetahui. Tadi ayat 59 kata tidak sehelai daun gugur di atas muka bumi ni, melainkan Allah mengetahui. Maknanya kita ni tak tahu apa. Ada pun terlalu sedikit yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kadang-kadang kita jalan nyombong diri. Ini kekuasaan Allah kalau kita faham dalam bab ni tadi. Maha suci dia daripada segala kekurangan. Dia takkan lupa. Kita ni sekejap-kejap lupa, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni makin tua, patutnya makin besar kepala, ingat makin banyak. Makin tua kadang-kadang lupa. Nombor telefon bini pun tak ingat. Kadang-kadang nombor telefon bini pun tak ingat. Apa? Berapa Berapa Kan? Banyak yang kita tak boleh memorikan dalam kepala kita ni. Jangan kita lupa bahawa kita akan tinggal sekejap kat sini, bahawa kita akan pindah tempat lain. Dahlah tuan. Maka adalah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menguasai sekalian alam. Firman Allah lagi, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikul quddus. Mengucap tasbih kepada Allah segala apa yang ada di langit. Segala apa yang ada di langit. Penduduk langit. Berapa banyak penduduk langit yang memuji Allah. Dan segala apa yang ada di bumi. Pokok-pokok, binatang-binatang, manusia. Berapa banyak yang memuji Allah. Dialah Tuhan yang menguasai sekalian alam. Dia kuasa sekalian alam. Dia takbir Rabbil Alamin. Bukan Rabbi bagi Malaysia je, tapi Rabbil Alamin. Tuhan yang takbir sekalian alam. Kita nak takbir diri kita sendiri pun tak tertakbir. Betul tak betul? Makin tua makan makin tak tahu mana boleh makan, mana tak boleh makan. Kejap ikan kena gaut, kejap darah tinggi, kencing manis. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia takbir. Subhanallah, bagi orang yang nak berenung, dia akan nampak kehebatan Allah, dia akan sujud tuan. Sebab itu saya sebut kepada tuan, banyaklah bertafakur. Kalau saya lepas saya kata kepada tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan hidung kita ni 2 lubang tadi. Tapi kita boleh cium bau macam-macam jenis bau. Allah Ta'ala jadikan telinga kita ni 2 aja. Kita boleh beza. Macam mana kita boleh beza? Ini bunyi lori, bunyi motor, bunyi kereta. Ini bunyi ayam kokok, ini bunyi kambing, ini bunyi lembu. Subhanallah. Allah Ta'ala jadikan mulut kita ni satu aja. Tapi kita boleh makan rasa-rasa. Sekarang ni sekolah dah tak berapa nak ada ujian, tuan-tuan. Sekolah ni dah tak berapa nak ada peksa. Berkaitan dengan peksa sekolah-sekolah ni, UPSR dah tak ada peksa, PMR dah tak ada peksa. Jangan dibuang peksa dah, tuan-tuan. Sebab bagi saya peksa ni bagus. Bila ada peksa, budak akan belajar. Sekurang-kurangnya dia baca. Dia takut tak lulus. Sekarang tak ada peksa, tak ada ujian. Macam tuan-tuan tangkap ikan kah? Tuan-tuan tangkap ikan, masuk ke dalam kuali.
Kalau tuan-tuan masuk dalam kuali itu saja, tuan-tuan masuk aja dalam kuali, tidak diuji, maka rasa ikan tu apa? Tuan-tuan letak garam sikit, letak bawang sikit, taruh asam sikit, diuji. Bila diuji, barulah jadi ikan tu masak kari dia, berdengung kita makan. Betul tak betul? Maka sebegitulah kata Allah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rupanya uji itu untuk mendatangkan kemanisan nikmat dalam hidup kita ni tuan-tuan. Wallahu a'lam. Sikit lagi. Dan firman Allah Ta'ala lagi, ucapan menceritakan ucapan para malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdi rabbika wa nuqaddisu lak, dan kami sentiasa mengucap tasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Ucapan kami mengucap tasbih dan memujimu para malaikat. Berapa jumlah? Berapa jumlah malaikat? Dalam kitab ni jilid yang ketiga. Kita baca ni jilid yang kedua. Ni jilid kedua. Di Baik Raja dah masuk jilid yang ketiga. Dia kata jumlah malaikat yang naik ke Sidratul Muntaha, ke Baitul Ma'mur, setiap hari 70,000 malaikat naik tak turun-turun. 70,000. Kalau peristiwa Isra' dan Mi'raj sampai hari ni berapa banyak dah jumlahnya. Dia bertasbih, semuanya memuji Allah. Namun Allah kata, kalau seluruh makhluk di langit, dalam kitab hadis ni kata, seluruh makhluk di langit, di bumi, jin dan manusia, semuanya menyembah Allah, tidak ada seorang pun meneraka Allah, takkan menambah walaupun satu darjat kekuasaan kekayaan Allah. Maknanya Allah tu maha kaya. Kalau kita tak sembah pun Allah dah kaya dah. Kalau manusia, jin tak sembah pun Allah dah maha kaya dah. Cuba bayangkan tuan-tuan, kita yang tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni, semua bekerja bagi saya duit. Seorang bagi 5,000 sebulan, 5,000. Agak-agaknya saya jalan macam mana, mengepak tak? Kaya. Tapi kalau kita faham balik ke semuanya itu adalah milik Allah, kita dipinjamkan sekejap. Kita nyombong. Allah kalau dia nak sombong, mana sabah kerana dia kaya. Langit bumi, kita apa milik kita? Wallahu a'lam. Jadi dikhabarkan, dia kata, padahal kami sentiasa mengucap tasbih dengan memujimu dan mensucikanmu ya Allah. Jadi dia maha kaya. Tuan-tuan tengok orang buat korban. Buat korban. Daging batang pinang siapa ambil? Daging batang pisang siapa ambil? Daging rus siapa ambil? Ekor siapa ambil? Jantung, hati siapa ambil? Tulang pinggang siapa ambil? Siapa ambil? Cuba tuan-tuan kira. Kepala siapa ambil? Siapa ambil? Semuanya kita yang ambil tuan. Tapi Allah nak tengok jauh mana kita ni taat tak perintah Allah Ta'ala. Dia tak nak daging korban, dia tak nak daging kekah, dia tak sampai. Yang sampainya tadi Allah kata kebaikan yang kamu buat tadi, Allah bagi kita pahala. Allah nak tengok kita ni tuan. Macam saya cakap dengan tuan-tuan lah tempoh hari, sengah-sengah sedap-sedap tidur ni, tiba-tiba kita nak bangun semayang subuh 2 rakaat. Kaya ke Allah kalau kita semayang subuh 2 rakaat? Jawabnya takkan menambah kekayaan Allah. Tapi Allah nak tengok kita ni buat tak perintah Allah. Allah suka kepada kita ni macam anak kita lah. Kalau anak kita suruh dia buat, kita suka. Anak kita suruh sapu sapak, dia sapu keliling rumah, atas dalam, luar dalam, semua disapu. Kita kata bagus budak ni, kan? Bagus budak ni kan. Tapi kalau anak kita ni kita suruh dia malas, itu perangai. Tapi Allah ni dia hebat betul, pengasih dan penyayang. Itu antara sifat Allah Al-Qudus. InsyaAllah panjang usia kita sambung 2 minggu akan datang. Nama Allah As-Salam, iaitu yang Maha Sejahtera. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa futuhatika
كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير الذكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير.